Assalamualaikum dan apa khabar? So dekat belakang kita ada sebuah model Ferrari yang serba baru dibawa masuk oleh Naza Italia untuk pasaran Malaysia. Dan seperti yang anda lihat, ia sebuah Ferrari, ia sebuah kereta sports car dengan enjin V6 dan yang paling penting, ia datang dengan sistem tren kuasa plug-in hybrid. Jadi, apa yang ada pada kereta Ferrari yang serba compact ni? Jom ikut saya. Inilah dia Ferrari 296 GTB. Jadi untuk nama Ferrari yang kali ini, setiap nombor dan huruf dia ada maksud yang tersendiri. Kita ambil dua angka yang pertama, 29, dia sebenarnya merujuk kepada sesaran enjin ini. Manakala angka 6 membawa maksud bilangan silinder yang ada pada enjin ni. So 296 ini dia datang bukan dengan enjin inline six ataupun 6 silinder sebaris, sebaliknya dia datang dengan enjin bentangan V6. Sementara GTB dia ada maksud dia sendiri, iaitu Gran Turismo Berlinetta, merujuk kepada bentuk sports coupe yang dibawakan pada Ferrari 296 GTB ini. So Ferrari 296 GTB ini datang dengan enjin 2.9 liter bentangan V6 dengan bantuan turbo berkembar. Jadi enjin ini saja dengan bantuan turbo itu tadi, ia mampu menghasilkan kuasa setinggi 654 kuasa kuda. Ataupun kalau ikut kata Ferrari, ia merupakan enjin dengan output spesifik paling tinggi di dalam kelas kereta produksi. Jadi seni bina enjin ni sememangnya unik berbanding dengan seni bina enjin V6 yang lain. Kerana apa? Dia menggunakan seni bina bersudut 120 degree. So 120 degree tu bermakna dia akan ada ruang yang luas di atas enjin tu. So dekat situlah Ferrari meletakkan unit turbo IHI. So turbo berkembar, so diletak atas tu, so menjadikan dimensi keseluruhan unit tren kuasa ini lebih kompak. Selain daripada itu, ada juga beberapa perkara yang diambil secara terus daripada model Ferrari yang terdahulu. Seperti contoh, kebuk pembakaran bagi enjin ini diambil daripada model SF90 Stradale. Sebagai sebuah kereta sport car plug-in hybrid, ia juga datang dengan bantuan motor elektrik. Jadi, untuk Ferrari 296 GTB ini datang dengan motor elektrik tunggal yang mampu menghasilkan 164 HP dan 315 Nm, di mana enjin ini diposisikan antara enjin dan juga transmisi DCT 8 nisbah kelajuan. Jadi, kita gabungkan enjin dengan motor elektrik yang memacu roda belakang itu tadi. So, angka keseluruhan kuasa kuda pada kereta ini adalah 819 kuasa kuda dan 740 Nm. Okey, kalau kita bandingkan dengan sebuah lagi supercar berkuasa plug-in hybrid iaitu McLaren Artura, ini bermakna Ferrari 296 adalah jauh lebih berkuasa, okey, berbanding McLaren itu tadi. Pack bateri pula datang dengan kapasiti 7.45 kWh yang diposisikan di bahagian bawah lantai dengan saiz dan dimensi yang lebih kompak. Dan disebabkan itu, Ferrari 296 GTB ini mampu bergerak di dalam keadaan sifar emisi ataupun tanpa sebarang penggunaan petrol sejauh 25 km pada kelajuan sehingga 135 km per jam. Jadi untuk pengecasan dia pula, kat mana nak cas dia? Senang aja. So dia ada bahagian kiri ni, nak buka dia ada satu button. Ya. So dekat sinilah terletaknya poin pengecasan untuk kereta plug-in hybrid Ferrari 296 GTB ini. Jadi kita dah tahu angka-angka prestasi bagi Ferrari 296 GTB ini. Pecutan 0 ke 100 mengambil masa sekitar 2.9 saat, manakala 0 ke 200 km per jam mengambil masa kira-kira 7.3 saat. Okey, jauh lebih pantas jika dibandingkan dengan model Ferrari F8 Tributo. Jadi untuk model ini, dia ada aspek aerodinamik yang tersendiri yang didatangkan, seperti contoh di bahagian depan ni. Dia datang dengan satu komponen ataupun bahagian dipanggil sebagai T-tray. So dekat sini dia akan memberikan daya turun yang lebih kepada bahagian ganda hadapan. Untuk mengurangkan drag pula,
dia ada beberapa liang kat sini ni. Seperti contoh di bahagian lampu ni, dia ada satu corong kat sini ni, dia akan terus ke arka roda. Dan di bahagian sisi ni pun ada satu. So sini dia akan mengurangkan kesan drag lah, ataupun kesan seretan. Jadi untuk penyejukan sistem brake pula, kita tengok pada bahagian rekaan rim ini, dia ada beberapa bilah ni, bilah-bilah yang kecil ni. Ini sebenarnya bukan sekadar nak cantik-cantik semata-mata, dia ada fungsi dia untuk penyejukan sistem brake. Okey, tadi kita dah cerita pada bahagian depan, so kita masuk pada bahagian belakang pula. So nampak bahagian belakang ni rekaan dia boleh dikatakan agak cantik. Okey, tak adalah sayap-sayap yang kelihatan sangat, tapi sebenarnya anda salah. Kerana apa? Di bahagian belakang ni juga turut menampilkan sistem aerodinamik aktif, di mana akan ada satu komponen sayap yang terkeluar. Ni benda yang hitam kat bahagian tengah ni, ini sebenarnya bukan komponen sistem aerodinamik aktif, di mana ia akan menghasilkan downforce yang lebih pada kelajuan yang lebih tinggi, dan ia sebenarnya diinspirasikan daripada model Ferrari yang terdahulu, iaitu model LaFerrari. Jadi menurut kata Ferrari, sistem ini saja mampu menjana daya turun sehingga 360 kg pada kelajuan 250 km per jam. Dalam banyak-banyak model Ferrari, 296 GTB ni merupakan antara model yang paling kompak dimensinya, dengan jarak wheelbase sepanjang 2600 mm, bermakna ia 50 mm jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan model F8 Tributo, bermakna ia memberikan pengendalian yang jauh lebih lincah. Okey, banyak daripada elemen rekaan Ferrari 296 GTB ini diambil daripada model-model Ferrari terdahulu. Seperti contoh, kita ada daripada model SF90 Stradale ataupun Gentra 250 LM. Okey, bahagian cermin depan ni dia ambil inspirasi daripada reka bentuk visor helmet, dan bahagian belakang macam saya cakap tadi, dia datang dengan inspirasi daripada sistem aerodinamik LaFerrari. Dan kalau ikutkan bahagian belakang ini juga, dia dah tak ikut dah rekaan lampu bulat-bulat macam model Ferrari yang terdahulu. Dia dah ikut pendekatan yang jauh lebih moden, macam kita tengok sebelum ini pada model Ferrari Roma. Ferrari 296 GTB juga membawakan unit lampu yang jauh lebih kompak dan lebih moden. Ini adalah ruang frunk, ruang kargo di bahagian depan Ferrari 296 GTB ini, dan seperti yang kita dah tengok Ferrari sebelum ni, dekat bahagian sini dia ada tunjuklah segala macam penyesuaian ataupun customization yang didatangkan pada Ferrari ini. Okay, kalau anda lihat sendiri, kat bahagian sini pun kita boleh customize guna bahan gentian karbon. Dan yang paling penting, barang-barang dalam ni kita tengok jap apa yang ada. Lawa betul benda ni. So dalam beg ini, ini adalah dia punya tools dia, segala macam. Okay, ni benda apa ni? Macam corong benda aku tak tahu. Okay, ni cangkuk hook, cangkuk tunda, ada screwdriver. Ini pun ada fuse pun ada ni. Macam-macam fuse pun ada. Not bad. So satu lagi, dia bagi ada kotak. Ini merupakan ni sebenarnya merupakan kit tampal tayar sebenarnya. Dia punya beg dia lawa. Apa yang anda lihat pada bahagian dalam ruang kabin Ferrari 296 GTB ini adalah lebih kurang sama dengan apa yang ditawarkan pada model-model Ferrari terkini. Di bahagian depan kita ada screen cluster digital bersaiz 16 inci. Okay, di mana segala macam fungsi kenderaan disumbatkan terus ke dalam ni, menjadikan ia ruang yang dikhususkan untuk memandu ataupun driver oriented. Okay, untuk steering ini macam Ferrari Roma, dia datang dengan sistem sentuhan berasaskan haptik. So dekat sini je kita boleh nampaklah segala macam fungsi, tapi ia berasaskan sentuhan, dah tak ada button fizikal macam dulu. Yang ada yang fizikal ada beberapa je, dan Magnetino ni merupakan switch yang ini merupakan switch nak kita tukarlah pemanduan apa yang ada. Tapi senang cerita, semua benda ni dia dah berasaskan sentuhan, dah tak ada button-button yang fizikal. Yang kat bahagian tengah ni pula dia datang dengan butang kawalan transmisi. Kalau ikutkan dia punya rupa dia macam transmisi manual Ferrari zaman dulu-dulu tu. Bawah ni dia ada butang untuk tingkap kuasa, dan yang paling saya suka ini dia.
Ya. Ini kunci. Nampak macam lighter macam kat lu. Ini memang saya suka. Tapi tempat duduk dia macam biasalah, tak kat tengah. Jadi sebabkan Ferrari 296 ni dia tak ada langsung skrin di bahagian tengah, dia bagi satu lagi skrin tambahan untuk penumpang di bahagian depan. Jadi penumpang bolehlah akses beberapa fungsi-fungsi yang asas dan ringkas. So tak adalah nak akses skrin di bahagian tengah ni dah tak ada dah. Dia semua kat situ saja. Yang paling utama yang kat pemandu ni, kat CD lah segala macam function, segala macam fungsi yang ada disumbatkan terus ke dalam ni. Sebagai sebuah kereta plug-in hybrid, Ferrari 296 GTB datang dengan beberapa mod pemanduan, dan salah satu yang terpenting adalah mod e-drive, mod pemanduan sifar emisi tanpa menggunakan sebarang petrol, dan macam saya cakap tadi, yang mampu membenarkan pemanduan tanpa menggunakan setitik petrol sejauh 25 km pada kelajuan 135 km per jam, maafkan saya. Selain daripada itu, kita ada mod hybrid, itu merupakan mod lalai ataupun mod default untuk kereta ni. Yang lain kita ada mod performance di mana dia akan mengekalkan tahap kecekapan bateri, dan yang paling berkuasa merupakan mod qualify di mana dia akan mengutamakan kuasa maksimum daripada enjin kat belakang, dan dia akan mengurangkan kepentingan untuk pengecasan bateri itu tadi. So itulah dia beberapa mod pemanduan yang ada. Dan daripada sistem kawalan pula, macam-macam sistem kawalan yang ada, antaranya merupakan electronic side slip control, kita ada electronic traction control, kita ada chassis dynamic sensor, dan juga ABS Evo. Kesemua itu direka untuk memberikan pemanduan yang lebih mengujakan di dalam sebuah kereta yang dimensi dia boleh katakan compact jika dibandingkan dengan Ferrari yang lain. Sebagai seorang pemilik Ferrari, rasanya tak lengkap kalau anda tak memilih package-package yang ditawarkan pada model Ferrari. Dan untuk Ferrari 296 GTB ini, ada satu package yang dinamakan sebagai Assetto Fiorano, berorientasikan kepada kegunaan di dalam lita, di mana ikut kata Ferrari, ia mampu memberikan penjimatan berat, pengurangan berat sehingga 15 kg, bermakna ia jauh lebih berkesan berbanding azam tahun baru anda. Jadi apa yang ada pada package Assetto Fiorano ni, dia datang dengan package penyerap hentak boleh laras Multimatic, penambahan elemen aerodinamik dibuat daripada bahan gentian karbon, skrin belakang, skrin untuk bahagian enjin ni dibuat daripada bahan Lexan. Selain daripada itu, ia juga datang dengan bermacam-macam elemen carbon fiber untuk bahagian luar dan juga bahagian dalam. Terutama pada bahagian panel pintu ni, dia ada satu bahagian ataupun part yang mereka design semula khusus untuk package ini. Dan tidak ketinggalan, dia juga datang dengan tayar Michelin Sport Cup 2R khusus untuk kegunaan lita. Jadi harga untuk package Assetto Fiorano itu Ferrari tak bagi tahu, tapi harga asas, harga jualan untuk pasaran Malaysia Ferrari 296 GTB ini bermula dari RM1,228,000, tidak termasuk segala macam cukai insurans ataupun package penyesuaian lain yang anda pilih untuk model ini. Jadi untuk pasaran Malaysia, dia datang dengan jaminan selama 7 tahun serta package penyelenggaraan untuk setiap 20,000 km ataupun setahun sekali tanpa had perbatuan. Itulah dia sedikit berkenaan Ferrari 296 GTB untuk pasaran Malaysia. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib, Karita Mai. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.